Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'du. Wa qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana Allahu bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Telah berkata Imam Al-Allamah Syekh Abdul Qasim Al-Qushairi, semoga Allah Ta'ala merahmatinya dan kita mendapat manfaat serta barakah ilmunya. Imam Junaid Al-Baghdadi mengatakan, keprawiraan ada di Syam, kefasihan lidah ada di Iraq, dan kebenaran ada di Khurasan. Al-Fudayl bin Iyad mengatakan, sifat prawira atau satria adalah memaafkan kesalahan-kesalahan kawan-kawannya. Dikatakan juga bahawa al-futuwah atau sifat prawira adalah ketiadaan diri memandang lebih atas yang lainnya. Awaka al-Warraq mengatakan, seorang pemuda satria adalah yang tidak mempunyai musuh. Muhammad bin Ali At-Tirmidzi mengatakan, sifat prawira adalah menjadikan nafsumu sebagai musuh Tuhanmu. Dikatakan seorang pemuda satria adalah yang tidak mempunyai musuh dengan sesiapa pun. Saya mendengar Ustaz Abu Ali Daqqaq mengatakan, saya mendengar Nasr Al-Abadhi mengatakan bahawa pada pemuda Ashabul Kahfi dinamakan pemuda satria adalah kerana keimanan mereka pada Allah dengan tanpa perantaraan. Dikatakan juga bahawa pemuda satria adalah orang yang berani menghancurkan berhala, sebagaimana yang digambarkan Allah Ta'ala dalam firman-Nya, sami'na fatan yadhkuruhum yuqalu lahu Ibrahim. Kami dengar seorang pemuda yang dipanggil Ibrahim yang mencela berhala-berhala ini. Pemuda ini menghancurkan berhala-berhala kaum kafir. Faja'alahum judzaza. Maka Ibrahim AS menjadikan berhala-berhala itu hancur terpotong-potong. Berhala setiap manusia adalah nafsunya. Maka seseorang yang mampu menentang nafsunya pada hakikatnya adalah seorang satria. Haris Al-Muhasibi mengatakan, sifat prawira yakni futuwah adalah kemampuan mengambil sikap tengah-tengah dan adil. Amru bin Usamah Al-Makki mengatakan, sifat prawira adalah budi pekerti yang baik, yang luhur. Junaid Al-Baghdadi pernah ditanya tentang hal ini lalu dijawab, orang yang tidak menjauhi orang miskin juga tidak menentang orang kaya. Abdul Qasim Nasr Abadhi mengatakan, sifat prawira merupakan cabang dari sifat al-futuwah yang keberadaannya menentang rasa eksis dan harga diri dan rasa sombong. Muhammad bin Ali At-Tirmidzi mengatakan, sifat satria adalah kemampuan memandang sama antara orang asing dan penduduk asli. Ahmad bin Hanbal ditanya tentang hal ini lalu dijawab, meninggalkan apa yang kamu inginkan kerana apa yang kamu takutkan. Kebetulan, kerana apa yang kamu takutkan. Sebahagian kaum sufi ditanya, apakah yang dimaksudkan al-futuwah? Mereka menjawab, tidak membeza-bezakan antara yang makan bersamanya adalah seorang wali atau orang kafir. Setengah kaum sufi menceritakan tentang seorang majusi yang bertamu ke rumah Ibrahim AS. Dia meminta jamuan kepadanya. Ia dengan syarat kamu harus masuk Islam, tawar Ibrahim AS. Orang majusi itu tidak mahu. Dia meninggalkan Ibrahim AS lalu Allah menegur Ibrahim AS. Hai Ibrahim, semenjak 50 tahun saya memberinya makan meskipun dia kafir. Seandainya engkau mampu memberinya sesuatu makanan sahaja
dengan tanpa menuntut mengubah agamanya. Ibrahim AS merasa bahawa wahyu itu merupakan teguran halus dari Allah. Dia merasa bersalah atas sikapnya terhadap orang Majusi. Ibrahim AS kemudian keluar menelusuri jejak orang Majusi sampai menemukannya. Dia meminta maaf atas sikapnya yang kurang menyenangkan. Si Majusi hairan lalu menanyakan apa sebabnya. Ibrahim AS menjelaskannya hingga akhirnya orang Majusi itu memeluk Islam dengan sendirinya. Muslimin dan muslimat dan penonton yang dirahmati Allah sekalian. Bicara kita tentang futuwah. Sifat yang kita sebut itu sifat keberanian dalam melakukan ketaatan pada Allah, sifat semangat, sifat pemurah yang luar biasa, sifat pemaaf yang luar biasa. Maka kesemua sikap atau sifat-sifat yang luar biasa ini disebut sebagai futuwah, yang kita dah terjemahkan semalam dengan makna keheroan, hero. Dalam hidup ini bila kita ingin menjadi hero, berarti kita kena berkorban banyak perkara. Berarti kita memberi manfaat kepada orang lain dalam banyak hal dan keadaan. Berarti kita menggugurkan hak kita untuk hak orang lain. Maka inilah sifat futuwah yang ditekankan dalam Islam. Sifat ini persis seperti sifat isar. Isar sebagaimana Allah sebut dalam Al-Quran, wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Mereka meletakkan keutamaan orang lain lebih daripada diri mereka walaupun mereka memerlukannya. Namun futuwah ini merujuk kepada kepelbagaian sifat dalam diri orang ni. Bila saya katakan orang ni hero, kalau sebut hero, maka ia akan berfungsi pada semua perkara. Dia berfungsi dalam bab yang berkait dengan pemurahnya, berfungsi dalam bab yang berkait dengan pengorbanannya, berfungsi dalam bab dari sudut beraninya dan semua perkara. Maka kalau kita lihat cerita hero-nya, berarti kita melihat satu watak yang sempurna. Maka ini futuwah. Keinginan seseorang dalam mengatasi segala kelemahan dan alasan dirinya untuk sentiasa berada di hadapan, untuk menjadi golongan-golongan terkehadapan dalam buat kebaikan, yang kita boleh namakan sebagai kelompok elit dalam ketaatan pada Allah depan. Atau kita boleh namakan mereka sebagai as-sabiqun, orang-orang yang terkehadapan, yang mula-mula buat baik. Orang-orang yang tidak memberi laluan orang lain dulu buat, saya akan buat dulu. Orang-orang yang berkata, biar saya mulakan dulu. Orang-orang yang berkata, biar saya menyudahkannya. Maka mereka sentiasa mengambil tugas yang utama dalam kehidupan. Dan agama ini memang dibentuk dengan sifat futuwah. Orang-orang yang mengambil peranan utama. Kita lihat semua para sahabat ingin mengambil peranan utama dalam dakwah. Maka Islam tersebar cepat. Semuanya mengambil peranan untuk menjadi golongan pemurah. Akhirnya mereka berjaya menangani kemiskinan dengan cepat. Semua mereka mengambil keutamaan dalam melakukan apa sahaja perintah Allah. Akhirnya mereka dengan mudah meninggalkan arak dan judi. Ini sifat futuwah yang ada pada mereka. Mereka tak kata biar orang tu berhenti dulu arak, baru saya berhenti. Turun sahaja pengharaman arak, mereka kehadapan dalam membuang segala tong-tong arak, botol-botol arak, tempayang-tempayang arak. Seperti hari itu hari perayaan. Mereka tidak tunggu biarlah orang tu dulu, barulah saya. Mereka serentak. Sebagaimana dalam peperangan. Mereka serentak untuk berada di saf paling depan. Untuk orang yang pertama mendapat kelebihan mati syahid. Nah, ini futuwah. Dan kalau kita lihat dalam definisi futuwah, watak-watak dan golongan-golongan ini, kata Imam Junaid Al-Baghdadi, kalau kamu nak tengok sifat kepahlawanan itu, dia ada di negara Syam. Baik Syam, bumi yang diberkati Allah, selepas kota Mekah dan Madinah.
Namun pada akhir mataf atau akhir laluan kehidupan orang beriman, Mekah dan Madinah akan ditinggalkan, Syam akan dimakmurkan. Syam wilayah yang Nabi sallallahu alaihi wasallam doakan. Allahumma barik lana fi Syamina. Allahumma barik lana fi Syamina wa fi Yamanina. Ya Allah berkatilah bumi Syam. Ya Allah berkatilah bumi Syam. Ya Allah berkatilah bumi Yaman. Nabi sallallahu alaihi wasallam mendoakan kemuliaan bumi Syam. Dan di bumi Syam inilah adanya wali-wali Allah yang bernama Abdal. Al-Abdalu fi Syam. Ini wali-wali Allah yang bernama golongan Abdal berada di Syam. Setiap kali mati seorang daripadanya akan diganti. Dan bumi Syam ialah bumi di mana ditegakkan kiamat. Dan bumi di mana berlaku pertembungan antara Islam dengan Yahudi. Dan bumi di mana berlaku pertembungan antara Nabi Isa dengan Dajjal. Bukan bumi di mana pertembungan antara Mahdi dengan tentera-tentera Salibiyah, tentera-tentera Kristian dan Yahudi. Dan bumi di mana menunjukkan kepahlawanan yang tidak pernah tamat. Ia bumi tempat dituai para syuhada yang tidak akan berkesudahan sampai kiamat. Artinya kalau nak cari para syuhada, satu tempat yang tak akan berhenti para syuhada diangkat oleh Allah ialah di bumi Syam. Akan terus ada di bumi Syam itu orang-orang yang mati syahid. Ketika mana tempat lain tak ada. Ini bumi Syam. Baik, di bumi Syam itu ada futuwah. Apa itu futuwah? Ada yang kita sebut tadi, keberanian, sifat pemurah, sifat orang yang menegakkan agama. Segala sifat-sifat yang menunjukkan futuwah yang telah kita bicarakan ada di bumi Syam. Karena itu mereka diamanahkan oleh Allah untuk menjaga Baitul Maqdis. Kan untuk jaga sesuatu mesti kuat. Maka mereka ada futuwah ini. Keberanian, kekuatan, keperwiraan, keheroan. Ini sifat-sifat mereka sehinggalah hari kiamat. Sehingga kita tahu Dajjal pun dibunuh di bumi Syam. Kesudahan akhir kehidupan Dajjal di bumi Syam. Dan kita tahu Nabi Isa turun di bumi Syam. Ia bumi yang akan menjadi konflik dunia. Yang akan mengangkat kemuliaan orang-orang di sana, itu kalangan orang-orang beriman. Lelakinya, perempuannya, kanak-kanaknya. Dan kita pun dah lihat dalam konflik-konflik yang berlaku di bumi Syam sepanjang zaman. Maka bila Junaid Al-Baghdadi berkata, kalau kamu ingin melihat futuwah, lihatlah di bumi Syam. Dan kalau kamu ingin melihat kefasihan bicara, lihatlah bumi Iraq. Orang pandai bercakap. Kat Iraq ni ialah bahasa talaqah. Mereka golongan pandai bercakap. Mereka golongan pandai berhujah. Mereka golongan yang pandai berbalaghah ataupun menyusun perkataan yang indah-indah. Ini kelebihan orang-orang Iraq. Mereka telah dilatih untuk fasih berbicara. Dan kalau nak lihat sifat benar, as-sidqa yang ada di Khurasan. Apa maksud sifat benar yang telah kita bicarakan? Orang yang tidak tahu menipu. Mereka bersifat benar dengan kawan mereka. Bersifat benar dengan diri mereka. Apa yang mereka cakap, itu yang mereka buat. Mereka tak ada istilah double meaning, tak ada. Yang dia cakap itu dibuat. Ini sifat as-sidq. Ada pada bumi Khurasan. Maka ketiga-tiga tempat ini melahirkan ramai para ulama, ramai orang-orang soleh. Bukan ramai yang kita sebut sebagai teras-teras dunia. Yang memuliakan umat ini. Kemudian kata setengah ulama, antaranya Fudail bin Iyad. Maksud futuwah ialah golongan yang suka memaafkan orang lain. Al-afu an atharatil ikhwan. Contoh di antara sifat yang susah memaafkan. Ini bukan sifat yang senang. Sifat ni yang boleh buat ialah orang yang berjiwa hero je boleh maafkan orang. Setelah kita disakiti atau kita dianiaya, lalu kita pun nak maafkan orang, ia bukan satu benda yang mudah. Tapi orang yang punya futuwah boleh. Dia boleh memaafkan, bahkan boleh melupakan. Kerana itu disebut dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ma zadallahu 'abdan
afwin illa izzah. Setiap kali seorang hamba memaafkan orang lain, kata Nabi SAW, Allah akan angkat dia. Allah beri dia izzah, kemuliaan. Secara zahir kita nampak memaafkan seperti nampak lemah. Bila kita sebut tak, saya dah maafkan dia, macam nampak lemah je kita, sebab kita macam tak nak berlawan. Tidak, di sisi Allah kita mulia. Dan watak memaafkan ini khususnya indal maqdirah, ketika mana kita mampu membalas balik. Memaafkan ketika mana kita tak mampu balas balik, ia mulia. Tapi ketika kita boleh balas semula, kita mengambil sikap memaafkan. Pada waktu dia kaya, kita minta tolong, tak nak bagi. Dia hina-hinanya kita, contohlah. Kemudian Allah pula kayakan kita. Dan dia pula miskin. Maka datang untuk minta tolong. Kita tolong dia tanpa kita ungkit. Kerana kita berbeza. Kita futuwah. Kalau kita ungkit, kita kata, lah dulu awak, masa saya susah, awak tak tolong pun, sekarang minta tolong saya. Ini belum ada futuwah. Kerana futuwah tidak akan even mengungkit kesalahan lama. Ketika mana dia mampu memaafkannya tanpa menyebut. Itu biasa. Orang macam kita mungkin maaf. Tapi kita menunggu masa untuk ungkit balik. Ungkit balik. Untuk apa? Melemahkan dia. Sebab dengan cara itu kita rasa kita kuat. Kita tak kuat. Selagi mana kita ungkit kesalahan orang, kita tak kuat. Dan kita tak akan melemahkan dia, melainkan menambahkan permusuhan dia. Maka caranya ialah, bila kita benar memaafkan, kita ada cara yang perlu kita ikuti. Bila kita memaafkan, maka belajar tidak menyebutnya kembali kesalahan. Yang kedua, bila mana kita memaafkan, maka jangan melakukan macam dia. Apa dia buat? Dia buat kutuk, maki sekian. Kita tak buat macam tu. Kita tak buat macam dia buat. Kalau kita buat, kita sama, cuma kita berbeza zaman. Berbeza keadaan. Yang ketiga, bila mana kita sudah maafkan orang, maka tidak kita mengaibkannya pada orang lain. Dia dulu buat jahat, tapi saya maafkan. Tidak mengaibkan. Dia seperti cerita itu dah padam. Tak ada. Maka ini sifat orang yang punya futuwah, yang memaafkan. Dan bila Allah sebut dalam Quran, bila Allah menyatakan, وَلَمَنْ صَبَرَ وَغَفَرَ إِنَّ ذَلِكَ لَمِنْ أَزْمِ الْأُمُورِ. Surah Syura pada ayat 43 kata Allah, dan orang-orang yang benar-benar sabar dan memaafkan. Maka ini ialah suatu perkara yang besar, kata Allah. Inna dzalika la min azmil umur. Ini benda besar, tak boleh buat orang biasa. Ia orang hero je boleh buat. Tapi bila kita sebut hero tadi, hero ni mesti dia buat benda yang orang biasa tak boleh buat. Kalau orang biasa boleh buat, kita boleh buat, kita tak panggil hero. Semua sama. Hero dia boleh buat yang orang tak boleh buat. Yang orang tak mampu buat. Di antara inilah sifat memaafkan. Lepas tu kata Fudail, antara futuwah itu ialah memaafkan kesalahan kawan-kawan dia. Betul, lagi orang tu dekat dengan kita, lagi kita dituntut bersifat pemaaf. Lagi dituntut. Apa ni? Misalnya kawan-kawan kita yang baik, lagi dituntut. Misalnya orang ni ialah pasangan kita, lagi dituntut. Misalnya orang ni mak ayah kita, lagi dituntut. Lagi orang tu besar hak mereka atas kita, lagi kita dituntut memaafkannya. Tapi kalau mak kita dulu buat salah kat kita, ayah kita buat salah macam mana? Dia tak pega kita dengan betul, dia abaikan nafkah kita, dia abaikan pendidikan kita. Namun pada waktunya Allah beri kemuliaan pada kita. Apa yang mak ayah kita gagal buat, kita tetap Allah beri peluang yang lain untuk buat. Kita dapat belajar juga agama walaupun bukan melalui mak ayah. Dicukupkan juga keperluan kita walaupun bukan melalui mak ayah. Maka sesudah itu Allah muliakan kita dengan kemuliaan macam-macam. Apakah kita akan mengungkit kesalahan ibu ayah kita? Jawapannya tidak. Kita memaafkannya. Kali ini mak ayah orang yang ada hak besar pada kita. Bagaimana besar hak orang tu pada kita? Saya kata sifat pemaaf lebih laju daripada air banjir. Lebih laju. Sebab dia akan sentiasa bersama kita. Dekat dengan kita. Dia buka mata tengok dia. Demikian juga pasangan kita. Lagi cepat kita memaafkan. Sebab tuan-tuan nak dia ke mana, macam musim-musim jumpa dia juga. Isteri kita, suami kita.
Maka ini perlu ada sifat futuwah yang menjadikan seorang tadi memiliki kemuliaan yang hebat. Dan setengah ulama menyatakan perkataan futuwah ini merujuk la tara li nafsika fadlan ala ghairika. Kita tak pernah melihat kita lebih mulia pada orang lain. Ini juga futuwah. Tak pernah kita tengok kita lebih mulia pada orang lain. Tak pernah kita lihat bahawa kita layak dilayan dengan lebih baik daripada orang lain. Kalau kita merasakan demikian, maka dalam diri kita ada futuwah. Kenapa? Kerana kita bukan mulia dengan layanan orang. Tidak mulia dengan pandangan orang pada kita. Mulia kita dengan pandangan Allah pada kita. Sebab itu kita tak nampak kita ada lebih apa. Melainkan Allah beri kita amanah dan ujian ini. Untuk kita menyempurnakannya. Kita dapat lebih anak. Kita tak nampak kita lebih hebat pada dia dalam menghasilkan anak banding dia. Kita nampak kita lebih banyak duit. Kita tak nampak kita lebih hebat daripada dia yang tak ada duit. Bagaimana kita melihat begitu, inilah futuwah. Melihat diri kita tak ada keutamaan. Tetapi sentiasa melihat diri kita mubtala, diuji oleh Allah. Saya diuji dengan harta, saya diuji dengan anak-anak, saya diuji dengan jawatan, saya diuji dengan ilmu. Saya sedang diuji. Tetapi bila kita diuji, kita tak rasa kita mulia. Kita rasa kita ada tanggungjawab besar untuk menyelesaikannya. Kita diuji panjang umur. Kawan-kawan kita semua pendek umur. 40 meninggal, 50 meninggal. Kita sampai ni dah 60. Alhamdulillah, sakit pun tak ada. Apakah kita rasa kita mulia pada kawan-kawan kita? Sebab kita pandai jaga kesihatan, kawan tak pandai. Jawapannya tidak. Kita diuji dengan umur yang panjang. Untuk buat sesuatu yang mungkin kita belum selesai. Kawan-kawan kita sudah pun selesai buat apa yang Allah perintah. Kita belum. Lepas tu kita takut tak dapat menyelesaikan dengan baik. Baik kelebihan pada harta, pada pangkat, kelebihan pada usia, kelebihan pada tenaga, kelebihan pada semua perkara. Maka ini futuwah. Dan setengah ulama menyatakan futuwah itu ialah kita tak ada musuh. Dalam hidup ini kita tidak mencipta musuh. Bahkan Nabi kata apa? La tatamannau liqa'al adu wasallallahu al-afiyah. Jangan pernah bercita-cita nak jumpa musuh. Minta selalu afiat. Kata kita declare dalam hidup kita, saya tak nak musuh siapa-siapa. Letak benda tu sebagai piagam hidup. Syiar hidup. Saya tak nak musuh siapa-siapa. Kalau tuan-tuan letak benda tu depan, tuan-tuan akan lihat bumi ni luas. Tapi kalau kita letak, saya tak kira siapa yang agak-agak tak setuju saya, musuh saya. Maka ini orang yang hidup sempit. Tuan-tuan, betapa banyak kita bermusuh hanya pada perkara yang kecil. Teknikal dan perbezaan pandangan pendapat. Yang tidak menguntungkan kita dan tidak juga menguntungkan dia. Bukan tidak menguntungkan umat ini. Tentang perbezaan satu benda fitrah yang berlaku. Perbezaan tidak mendorong untuk kita bermusuh. Perbezaan mendorong kita untuk saling menghormati. Oh, dia juga pandai. Dia juga ada idea dia. Dia orang ni ada idea. Cuma saya tak setuju idea dia. Tapi dia orang punya idea. Dia ada kupasan dia, ada ilmunya. Tapi saya tak setuju dengan ilmunya. Tak setuju dengan ilmu bukan bermaksud menjadi musuh. Kalau kita saling mencela. Orang yang isyaratkan diri punya musuh. Orang ni tak ada orang pun suka dia. Hatta dia sendiri tak akan suka dirinya. Dengan watak demikian. Kalau kita bawa watak damai, watak tak nak musuh. Kita dan keluarga kita pun bahagia tengok isteri, tengok anak-anak. Ini musuh, bukan musuh kita. Tapi kalau kita tengok isteri pun musuh, laki pun musuh, anak-anak musuh, adik-beradik musuh. Macam mana tuan-tuan hidup? Macam mana tuan-tuan beragama? Macam mana kita beragama bila kita mengisyaratkan semua musuh? Tentang Allah Ta'ala jadikan manusia ini asalnya damai. Asas damai yang Allah letak, kita berasal daripada Adam dan Hawa. Itu asas damai, keturunan sama. Asas damai yang Allah Ta'ala letak, kita punya bentuk fizikal yang sama. Hidung, tangan, kaki, serupa kita manusia. Dan Allah letakkan keperluan kita juga sama. Makan, minum, tidur, baring, kahwin, berzuriat, berketurunan. Dan Allah turunkan syariat perkahwinan. Untuk kita mewujudkan ukhuwah, kasih sayang. Lalu kita daripada asal dah memang daripada Adam. Sebab tu berkahwin pula mula berbesan-besan.
Kita kahwin yang ni, keluarga kita. Anak kita pula kahwin yang ni jadi keluarga kita. Cucu kita pula kahwin jadi keluarga kita. Kalau kita dapat buat satu syajarah ataupun pokok keturunan kita lihat akhirnya kita semua saudara mara je, tak ada orang lain. Anak tuan-tuan kahwin orang ni. Nanti cucu tuan-tuan, dia akan kahwin orang ni. Cicit tuan-tuan akan kahwin orang ni. Akhirnya dia berlega dalam kesemua mereka ini akan akhirnya jadi saudara kita. Dia tak akan jauh lagi daripada kita. Oleh sebab itu kita melihat bahawa hidup ini semua kita daripada Adam. Kullukum min Adam. La fadla li Arabiyyin ala Ajamiyyin. Maka tak ada lebih pun orang Arab banding bukan Arab. Orang yang kulit putih banding orang kulit hitam. Orang kulit merah dan sebagainya. Bahkan Allah sebut dalam Quran, ya ayuhan nas, inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum indallahi atqakum. Wahai manusia, kami yang jadikan kamu daripada lelaki dan perempuan, daripada bangsa-bangsa dan keturunan, untuk kamu dita'arafu, berkenalan. Allah tak sebut untuk kamu berbalah. Kalau kita berbalah, hanya kerana itu yang Allah perintahkan pada kita. Sebab golongan ini menghina agama, mencerca agama, melakukan kezaliman, ya, disyariatkan perang. Tapi perang ada adab, ada akhlak. Tawanan perang macam mana, kalau musuh lari macam mana. Sebab asalnya kita tak nak bermusuh. Atau bila musuh minta damai, kita terima pendamaian. Bagaimana Allah sebut, wa in janahu lis-salm fajnah laha wa tawakkal 'ala Allah. Kalau mereka cenderung untuk berlaku untuk memilih keamanan, maka hendaklah kamu cenderung pada keamanan. Wa in janahu lis-silmi fajnah laha. Kalau mereka nak aman, mereka tak nak perang, cenderunglah pada kehendak tersebut. Saya pun tak nak perang. Maka Islam bukan mulakan perang. Kalau kita tengok sejarah Islam, perang ialah ad-difa'u an nafas. Kita cuma nak defensive, menahan diri. Protection. Bukan memulakan. Mereka bila musuh merancang untuk melakukannya, maka kita akan mulakan. Untuk apa? Mengurangkan mudarat. Baik, jadi syiar orang futuwah tak ada musuh. Sebab itu orang futuwah ini dia mudah berkenalan dengan orang. Sebab dia tak ada cerita ada musuh. Kalau kita jenis suka musuh, kita payah nak berkenalan dengan orang, payah nak baik dengan orang. Ni golongan futuwah, dia duduk je, dia dah jumpa kawan dia. Dia tak perlu bawa kawan lama untuk pergi satu tempat baru. Dia hanya bawa diri pergi tempat baru, dia akan wujudkan kawan di sana. Ini golongan-golongan yang futuwah. Ini akhlak pendakwah. Nabi SAW. Kat mana pun Rasulullah pergi, Rasulullah akan mesra di situ. Kerana Rasulullah buat akhlak pendakwah. Yang kita kalau gagal buat akhlak pendakwah, yang dah ada pun boleh kita gaduh. Jangan kata yang baru kita nak jumpa. Setengah ulama menyatakan maksud futuwah antaranya ialah Muhammad bin Ali At-Tirmizi atau At-Tirmizi ialah menjadikan nafsu sebagai musuh. Sebagaimana Allah memerintahkan kita menjadikannya sebagai musuh. Dan sekalian bila kita menyebut ini beberapa puluh definisi futuwah. Kerana kita akan melihat dalam gabungan definisi ini, kita faham mereka ialah orang-orang yang mengatasi sifat biasa. Tuan-tuan sebut futuwah, orang-orang yang mengatasi sifat biasa untuk menjadi luar biasa dalam penghasilan ketakwaannya pada Allah. Sebab mereka akan menuju pada satu tangga yang disebut oleh Allah Ta'ala, inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling mulia ialah orang paling bertakwa. Golongan futuwah ialah golongan dalam perlombaan untuk menjadi orang paling atas sekali. Dan kita kan kalau dalam cari harta, tuan-tuan nak jadi lebih berjaya. Tuan-tuan bila belajar, biar dalam kelas tu tuan-tuan nak atas sekali, nombor satu. Bukankah itu kecenderungan kita? Maka dalam beragama, menjadikan kita paling dekat dengan Allah. Lalu kita berlomba-lomba dalam mencari darjat ini. Dan kita mengatasi sifat biasa untuk menjadi luar biasa. Yang kita sebut semalam, tiada alasan. Bukan cerita tua, bukan cerita sakit. Ceritanya ialah kehendak. Hatta zaman Rasulullah, sahabat-sahabat yang sakit dipapak oleh dua lelaki untuk datang solat berjemaah. Lalu ketika mana mereka solat, mereka dipapak dan kadang dipapak. Naknya datang. Kenapa? Mereka ni bukan orang biasa-biasa.
yang datang dengan dipapah solat jemaah, solat berjemaah. Cuba kita cari zaman kita sekarang. Yang berusaha datang dalam keadaan dipapah. Mereka yang buta yang datang dengan letak tali daripada masjid ke rumah. Maka kita jumpa ada orang buta datang solat lagi ni. Sungguh-sungguh. Kalau ada itu futuah. Kalau orang buta mudah saja menjadikan alasan buta. Dan kita pun tak kata apa. Oh, dia buta. Dia buta. Dengan mudah. Tapi bila dia datang, apa maksudnya? Ini golongan yang futuah. Dia telah berjaya mengatasi kebiasaan. Orang-orang yang menjadikan buta sebagai alasan dan sebab. Sebab itu dalam beragama, kita selalu sebut bahawa tiada alasan. Kita sedang mencari keluar biasaan dalam beragama. Ini dia semangat futuah. Semangat keperwiraan, semangat keheruan, semangat keberanian. Semangat yang kita gunakan untuk agama. Sebab sifat heru ni kita guna semua dalam urusan dunia kita. Tu sanggup panjat bumbung, sanggup pergi tempat bahaya, suka sukan-sukan ekstrim, sukan lasak, nak tunjuk kita bagus, kuat. Kita suka sukan-sukan yang mencabar. Tapi bila datang hal agama, kita tak nampak mana cabaran dalam agama. Sebab kita tak mencabar diri kita untuk menghasilkan sesuatu dalam agama. Tak cabar. Tapi kalau urusan dunia siap. Ajak hiking berapa kilometer pergi. Maksudnya nak tunjuk dia gagah, kuat. Ajak berenang pergi. Ajak masuk hutan, berkemah dalam hutan pergi. Apa benda kita tak pergi kalau hal dunia. Kita nak tunjuk kita lasak. Daki gunung berapi. Dia tahu gunung berapi tempat meletup. Dia daki. Akhirnya meletup mati. Bagi mereka hero. Yang tuan-tuan dengar baru ni. Yang grup yang mendaki gunung berapi. Tiba-tiba meletup. Puluhan mati. Tapi mereka dianggap hero. Kerana, oh ini berani. Kita logiknya dah gunung berapi. Tuan-tuan nak daki buat apa? Logik. Tapi bagi mereka, inilah dia keberanian kami. Sebab itu kita tanya balik. Mana keberanian kita dalam hal agama? Kita dah buktikan segala keberanian dalam hal dunia. Kita sanggup labur besar dalam hal dunia? Sanggup. Saya dah labur 500,000, 600,000. Bankrupt, tak apa. Kita labur lagi. Berani. Ini futuah. Dari sebuah hal dunia. Tapi bila kita pergi ke agama, mana futuah? Datanglah sifat ala kadar lebih kurang. Tak apalah. Biar dululah. Nanti dulu, tunggu dulu. Tunggu tua, tunggu sekian. Maka sebab itu kita nak bina futuah dalam agama. Kita tak pandai ngaji. Saya akan pandai ngaji dalam masa sebulan. Belajarlah sungguh-sungguh. Ni daftar je sungguh. Lepas tu ruyuk hilang. Kali datang. Tu belum cerita tak bayar tu. Yang guru Quran tak bayar. Dah semangat, saya dah semangat nak belajar ngaji. Dia nak belajar dengan orang hebat-hebat. Daftar. Sekali 2 hari datang. Lepas tu banyak kerja. Ada urusan tu, ada urusan ni. Macam dia je sibuk. Lalu dia merendahkan Quran tu sendiri yang dia daftar diri dia. Akhirnya tak dapat juga. Semangat. Sebab kita tak ada futuah. Futuah kita ada pada urusan dunia. Ya urusan dunia tak payah ajar. Dia semangat sendiri. Pergilah. Semua kursus dia boleh pergi. Pergi. Tinggal rumah, tidur. Tidur mana? Kandang kambing, kursus kambing. Tidur kandang kambing. Kandang lembu tidur. Sanggup dia, sanggup. Tapi bila sebut untuk agama, nak etikaf sehari, payah. So tidurlah kat masjid sehari 2 kita etikaf. Oh payah. Kandang lembu dah tidur dah. Kandang ayam pun dia tidur. Sebab nak pandai bela ayam. Semua kandang dah tidur dia. Asalkan dia minat benda tu. Tapi bila pergi hal agama, futuah tu hilang. Seperti dia nampak agama ni macam tak untung. Jadi inilah kelemahan iman kita. Para sahabat, generasi pertama, mereka melihat agama lah yang akan mereka bersungguh-sungguh. Futuah mereka pada agama. Kerana itu agama ini menjadi begitu cepat tersebar di seluruh dunia. Kerana mereka, ataupun golongan-golongan yang awal kita, golongan yang punya futuah yang hebat. Tinggal anak bini pergi dakwah, naik kapal, beratus kilometer, pergi tempat orang tak kenali. Kat Amazon tak ada orang kenal, dakwah. Islam lah sekelompok orang asli dekat Amazon. Ini golongan futuah. Pergi ke pedalaman, sekian-sekian. Macam kita lah ni. Yang Islamkan kita siapa? Datang daripada mana? Daripada Jeddah.
Berapa ribu kilometer datang. Naik kapal. Islamkan kita. Islamkan nenek moyang kita. Kalau bukan mereka yang punya futuah, saya kita tak tahu kita jadi apa. Dan sepatutnya kita ulang futuah itu pada umat yang berikutnya supaya mereka juga dapat keberuntungan macam kita dapat. Tapi benda ni tak berlaku bagaimana diharapkan. Melainkan oleh segelintir. Sebab tu nak bangun balik jiwa futuah ini dalam beragama. Kata Abu Ali Daqqaq, saya mendengar Nasr Abadi mengatakan, Ashabul Kahfi disebut sebagai fityah kerana mereka beriman tanpa perantaraan. Baik, bila kita sebut beriman tanpa perantaraan, macam kita syarah semalam. Ashabul Kahfi tak ada rasul yang dihantar pada mereka. Tetapi mereka menggunakan apa yang Allah kurniakan pada mereka disebut akal dan fitrah untuk mereka mencapai maksud makna iman. Tuan-tuan sekalian, saya umum kita, bila nak sesuatu kita punyai alat-alat yang menyempurnakan kehendak kita. Kita ambil satu contoh. Tuan-tuan nak gali lubang, tuan-tuan perlukan apa? Bulldozer, segala mesin elektronik. Tiba-tiba kita lihat umat Islam di Palestin, dia gali lubang yang dalam beratus kilometer, tak pakai benda-benda yang bersifat elektronik ini. Inilah futuah mereka, tanpa perantaraan alat. Yang biasa kita ada. Biasa orang perang, dia guna apa perang? Kapal terbang, semua senjata canggih. Kerjasama negara. Tapi bila pergi kepada umat Islam di Palestin, mereka perang tanpa ada kerjasama negara. Seorang. Tanpa seorang pun menolong mereka. Tanpa perantaraan mereka terus dapat pertolongan Allah. Tak ada orang Islam berani hulur tangan. Disekat. Kita pun daripada kejauhan hanya mampu doa. Kita boleh buat apa nak pergi sana. Kita pun tak boleh nak pergi. Maka mereka ini tanpa perantaraan. Direct dengan Tuhan. Pertolongan Allah. Seperti itu tuan-tuan faham keadaan Ashabul Kahfi. Ashabul Kahfi dan keadaan satu masyarakat semua kufur. Semua kafir. Dan tak ada Rasul diutuskan di situ. Tapi mereka menggunakan apa yang Allah anugerahkan pada mereka. Akal, fitrah, untuk berfikir yang betul. Sebab manusia ni tuan-tuan, kalau kita duduk muhasabah diri, kita nampak betul tu betul. Sebab Allah tak pernah jadikan yang tak betul tu betul. Yang betul tu tak betul. Kalau kita duduk elok-elok, fikir elok-elok, muhasabah elok-elok, siapa yang betul? Mana yang betul? Pasti kita akan jumpa jawapan kalau ada kesungguhan itu. Sebab itu bila Nabi SAW menyatakan, A'lamun nas absaruhum lil haqqi idza ikhtalafan nas. Orang paling alim ialah orang yang mengetahui kebenaran ketika berbalahnya dua orang manusia, dua golongan manusia. Kata bila dua orang bergaduh, kita tahu dua orang ni berbalah. Kita dengan alat yang Allah beri, kita tahu siapa betul. Kita tahu siapa yang melampau dalam pergaduhan. Siapa yang dia cuma bergaduh sikit. Dia ni cuma gurau. Yang sebelah ni terjemahkan gurauan dia gaduh. So, kalau kita melihat dalam konflik ini, kalau kita cuba memerhatikan secara dalam, kita akan tahu siapa betul siapa salah. Sebab itu kata Nabi SAW, A'lamun nas absaruhum lil haqq idza ikhtalafan nas. Orang paling alim, orang paling celik mengetahui mana benar bila berselisih dua manusia. Bila berselisih manusia, lalu dia akan menyokong mana betul. Kata orang yang duduk tengah-tengah ni, sebab dia bukan orang alim. Orang alim dia tahu mana satu. Dia nak pilih yang mana, dia tahu. Dia tak ada cerita, nampak dua-dua salah. Tak, ada seorang yang dia salah. So, kita kalau tengok orang bergaduh tepi jalan, bergaduh, kita apa tepi jalan bergaduh. Tak, salah seorangnya betul. Pergi cek tanya, kenapa bergaduh? Salah seorangnya betul. Sebab dia nak pukul saya pertahan diri saya. Maka itulah dia betul. Kita akan tahu mana ruang-ruang betul. Dan sebab itu Ashabul Kahfi ini, mereka menggunakan apa yang Allah beri tanpa perantaraan Rasul yang dihantar. Lalu mereka jumpa kebenaran. Bila jumpa kebenaran, oleh kerana mereka jumpa kebenaran bukan dengan cara Rasul. Dan mereka tak tahu bagaimana mereka perlu beribadat kepada Allah. Yang mereka tahu, mereka lari. Sebab kalau ada Rasul akan pimpin mereka, buat macam ni, buat macam ni.
Mereka punya ada kecenderungan untuk melarikan diri kawasan yang penuh dengan maksiat dan kesyirikan. Kita macam tu, kita bila tengok tempat tu penuh kejahatan, kita pun tak mampu ubah, tak buat apa. Maka apa patut buat? Lagi. Kita tak duduk situ. Saya nak ceramah tak reti, nak tegur tak reti, maka lagi. Macam Ashabul Kahfi. Baik, bila Ashabul Kahfi lagi, dia tahu ada ancaman itu akan mengubah pendirian kebenaran dia. Maka apa dia buat? Bersembunyi. Dia bersembunyi. Itu yang mampu dibuat secara agama yang dia ada. Mereka pun bersembunyi. Mereka tak mampu buat satu batalion perang pergi serang. Itu di luar kemampuan mereka. Ya Allah, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebankan seseorang melainkan dengan kemampuannya. Lalu mereka bersembunyi. Bila mereka berada dalam kahfi, apa mereka nak buat dalam gua? Apa mereka nak buat? Mereka nak belajar, mereka tak tahu. Cuma mereka ada satu fitrah keimanan mereka pada Allah. Maka mereka serah pada Allah. Maka apa yang Allah lakukan pada mereka? Allah tidurkan mereka. Tidur Ashabul Kahfi adalah ibadat. Dan adalah keajaiban yang hebat. Selama 309 tahun. Dia bukan tidur 3 jam. Tidur 3 jam, tidur orang penat. Tidur 6 jam. Mungkin itu tidur malam. Tidur sekian-sekian. Tapi ini 309 tahun. 309 tahun dengan bahasa mudah mati. Tapi bukan mati, tidur. Allah selamatkan agama Ashabul Kahfi dengan tidur. Ini kita sebut Ashabul Kahfi ini orang yang mendapat keimanan tanpa perantaraan. Direct daripada Allah. Bukan ada Rasul, bukan ada Nabi. Yang saya dah sebut semalam, sepakat ulama Ashabul Kahfi pun bukan Nabi. Mereka ialah para wali Allah. Mereka ini bukan Nabi, bukan Rasul. Bagaimana Allah Ta'ala jaga agama mereka? Sebab mereka yang sifat pemuda menggunakan segala akal dan yang fitrah yang diberikan oleh Allah untuk mencari sesuatu yang paling tinggi dalam nilai kebenaran. Ini futuah. Futuah ini kita gunakan akal semaksimumnya untuk cari kebaikan dalam hidup. Otak kita ni, akal kita yang jarang kita gunakan untuk hal agama. Kita banyak gunakan hal dunia. Kadang-kadang hal dunia pun tak guna juga. Kita biarkan otak kita tanpa berfungsi. Kita cuba perah keringat otak dan akal kita dalam mencari kebaikan agama. Akhirnya tuan-tuan akan lihat peranan tuan-tuan. Apa peranan saya dalam menjaga agama ini? Dan demikian juga disebut tentang futuah itu ialah sifat berani dalam menghancurkan berhala. Ini berani. Ketika mana Allah Ta'ala memuji Ibrahim, Allah menyebut Ibrahim dengan Ibrahim AS, dia menghancurkan berhala pada zaman mudanya. Sehingga ketika mana kaum Namrus pergi ke satu perayaan. Bila perayaan mereka keluar daripada bumi Babylon. Hanya Ibrahim di situ. Dan Ibrahim mengunjungi kuil terbesar mereka. Yang menempatkan berhala-berhala yang banyak. Lalu Ibrahim AS tanpa ragu-ragu ambil kapak, hancurkan semua. Faja'alahum judhaza. Dia bukan hancur biasa tu, hancur kecai. Kadang juzaza, lebur. Hancur, lepas tu letak kapak pada berhala paling besar sekali. Berhala paling besar sekali. Yang kecil-kecil ni habis. Lalu mereka balik daripada perayaan agama, mereka pergi ke kuil. Ibu tengok, kerana Ibrahim dia masuk rumah berhala diraja. Bukan rumah berhala yang tepi jalan tu. Sehingga menjadi perhatian Raja Namrus. Akhirnya mereka bercakap sesama mereka. Siapa yang lakukannya? Lalu Allah merakamkan kata-kata mereka. Sami'na fatan. Kami dengar ada seorang pemuda. Yadhkuruhu. Disebut namanya. Yuqalu lahu Ibrahim. Katanya namanya Ibrahim. Lalu mereka pun sepakat memanggil Ibrahim AS. Memanggil Ibrahim. Baik, apa kata Ibrahim? Ibrahim AS, dia bukan berani menghancurkan berhala. Bukan dia berani bertanggungjawab atas perbuatan. Dan cara dia bertanggungjawab dengan cara yang agak unik. Sebab dia bukan tu kata, saya lah buat semua. Itu nampak sombong dia.
Itu nampak macam nak tunjuk kuat dia. Tapi dia buat melakukannya untuk bagi hujah kepada kaumnya. Tak, kamu tanyalah berhala paling besar kapok kan dengan dia, bukan aku. Kapok dengan dia, tengok kapok dia bukan. Sebab kalau kamu kata dia Tuhan, maka dia akan berkuasa untuk menghancurkan semua saingan-saingan dia ini. Dan dia berhala paling besar. Kamu tanyalah dia. Ibrahim suruh tanya, kalau betul Tuhan, maka dia akan jawab. Tanya dia. Dan mereka tundukkan kepala. Kenapa? Terkena. Itulah yang Ibrahim nak, bukan berhala tu. Mereka berfikir, berhala ini bukan Tuhan. Kalau Tuhan, masih kan boleh dihancurkan semudah itu. Semudah itu dihancurkan dengan dunia ini sekali. Bukan sikit. Bukan salah orang ni, hancur terus. Kalau potong jari sikit-sikit itu okey. Ini habis. Faja'alahum juzadha. Kemudian menjadikan ia berkecai. Baik, Allah ketika mana menyebut tentang Ibrahim, disebut perkataan fata. Fata daripada futuwah. Orang muda. Berarti di sini orang muda yang berani buat perubahan. Orang muda itu berani menghancurkan berhala. Dan kata Imam Qushairi, berhala yang kita maksudkan ialah berhala kenapsuan dalam diri. Sebab antara berhala yang disembah oleh manusia ialah nafsunya. Afara'aita man ittakhadha ilahahu hawa wa adallahu Allahu ala ilm. Tidakkah kamu melihat orang-orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhan? Dan Allah menyesatkan dia walaupun dia punya ilmu. Atau walaupun orang tu ada ilmu, bak nafsu ikut belaka. Walaupun nafsu membinasakan. Tengok arak sebagai contoh. Bukan orang bodoh minum arak. Doktor pun minum arak. Kalau dia kafir. Doktor, engineer, arkitek, raja-raja dan sebagainya. Ya, bukankah dia sedang menyembah hawa nafsu? Walhal, kalau dia kaji, tak ada seorang pun kata arak tu bagus. Dalam bab perubatannya, kesihatannya, mana kata orang kata arak tu bagus? Arak ini mendatangkan mudarat yang banyak. Pada ususnya, pada perut, pada penghadaman, pada hati. Bukan pada akal, pada perwatakan. Bahkan ramai mana dicabur kerana mabuk. Dirogol ketika mabuk. Ramai mana bertengkar, berbalah ketika mabuk. Ramai mana melanggar orang kerana mabuk memandu kereta. Bukan mereka juga mengharamkan, tak boleh minum ketika mana nak mandu. Banyak mana dalam kapal terbang berlaku gangguan seksual disebabkan mabuk. Akhirnya mereka menetapkan kadar alkohol yang diambil. Kerana mereka tahu benda itu tak elok tapi nak telan juga. Kerana mereka mempertuhankan nafsu. Sama juga judi. Tak siapa kata judi itu baik. Lalu yang berjudi ni orang berilmu, orang-orang kononnya korporat. Ini menyembah nafsu. Ceritalah tokai judi kaya. Ramai mana yang bankrupt, muflis, bergaduh anak bini kerana kalah judi. Ramai mana harta tergadai, hatta mereka gadaikan bini. Kita kat Malaysia pun tak terkecuali. Ni gadai isteri 1 juta kerana kalah judi. Gadai isteri 1 juta. Tapi dengan kejahatan yang bagus, tak ada pula orang nak haramkan. Bila sekolah pondok madrasah terbakar tu nak haramkan madrasah. Sebab terbakar. Bukan nak tolong. Tu nak haramkan. Judi ni dengan macam-macam kesan. Tambah lagi judi dia. Arak macam-macam kesan. Tambah lagi arak dia. Akhirnya kedai runcit pun jual arak. Kedai runcit pun jual arak. Kononnya ada orang bukan Islam nak beli. Walau kat situ penduduknya majoriti Islam. Kata ini apa penyembah nafsu. Sebab itu futuhah ini ialah nak buang hawa nafsu ini. Yang saya kata ramai orang sembah nafsu walaupun nampak zahir cerdik. Tapi zahir kebodohan yang jelas. Kemudian kata para ulama, Al-Haris Muhasibi, futuhah ini mengambil sikap pertengahan. Berlaku adil, munsif. Tentang sekalian kita gini, dalam kaedah muamalah kita. Jadi kita sebut sifat munsif. Sifat adil. Adil ni bukan cerita orang kahwin ramai. Adil ni merupakan sifat yang mesti ada pada orang Islam. Walaupun kalau kita cerita dalam rumah tangga, adil mesti tuan-tuan cerita ini mesti isi 2 ke atas. Adil itu ialah meletakkan sesuatu pada tempatnya. Sebagai seorang anak perlu berlaku adil pada ibu dan ayah dia. Letakkan sesuatu pada tempatnya. Sebagai seorang suami, dia tahu nak letak isteri dia kat mana. Sebagai isteri, dia tahu nak letak suami dia kat mana. Ia berlaku adil.
Kalau isteri angkat suara ke suami, tengkeng suami, dia tidak berlaku adil pada suami dia. Itu kan suami awak. Dia yang terima akad nikah. Dan dia menerima pertanggungjawaban. Bukan dia yang kena kontrol dia awak. Kalau awak nak kontrol dia, awak yang terima akad nikah hari tu. Awak yang kata, aku terima nikahnya. Salman bin Ali, dengan sekian-sekian. Jangan bagi suami jawab, akad untuk kontrol ni, jangan bagi ni, saya nak kontrol lelaki saya. Jadi saya tanggungjawab nikah. Kita tahu tak akan berlaku begitu. Yang jawab lelaki, apa maksud jawab lelaki? Dia akan mengambil tugas tanggungjawab. Macam serah tongkat ni. Tua. Serah watikah pelantikan pada ketua. Awak bawah tengok. Watikah diserah. Nak bawa satu armada, nak bawa satu bahtera. Maka si isteri perlu berlaku adil pada suami dia. Jangan duk kata ke suami, awak tak adil, awak tak adil. Awak sendiri isteri berlaku adil. Cakap, jangan angkat suara pada suami. Cakap, jangan mengarahkan suami. Setiap bila pula pekerja bawah nak arahkan bos. Dia bos pandai pula dihormat. Dan suami tak reti nak hormat. Bos kata macam-macam, tahan telinga. Suami baru tegur sikit, koyak hati dia. Berlaku adil. Kenapa tak berlaku adil? Dengan pasangan cepat je kecil hati. Dengan bos kita, kutuk kita, maki kita, okey. Kita kena kuat. Jiwa yang koyak baru berjaya. Kita ni. Suami baru tegur sikit, awak ni lambat solat subuh. Kecil hati 2 hari tak tegur. Suami baru tegur sikit, sekian-sekian. Kita punya kecil hati lain macam. Berlaku adil. Berlaku adil. Dalam hal ini berlaku adil. Dan setiap orang kena berlaku adil. Suami berlaku adil pada isteri. Dia tahu isterinya siapa. Takkanlah dia bebankan kerja semua pada isterinya. Dan kadang dia rehat. Okey, sekarang masuk, lepas tu basuh. Dia pun goyang kaki. Berlaku adil. Nabi SAW mengajar, kalau kamu menyuruh sesuatu yang dia tak mampu buat, kamu kena tolong dia. Kalau dia mampu buat, tak apa. Kalau dia kita pun tak mampu buat, anak kendong kiri, tangan kanan goreng Maggi kita. Misalnya. Goreng telur kita. Maka berlaku adil. Ambillah anak tu. Berlaku adil. Isteri kita basuh pakaian lagi dia. Lepas tu dia nak buat tu. Berlaku adil. Biar dia basuh pakaian, kemudian ajak dia makan kat luar. Berlaku adil. Maka bila kita letak suatu tempat berlaku adil. Maka ini dipanggil golongan musif. Inilah dia jiwa keperwiraan. Futuwah. Yang disebut oleh Haris Muhasibi. Iaitu mengambil sikap tengah dan adil. Adil. Kalau kita ni tu adik-beradik. Berlaku adil pada adik-beradik kita. Apa maksud berlaku adil pada adik-beradik kita? Tentang adik-beradik kita ni ada abang, ada kakak. Hormat dia sebagai abang dan kakak. Berlaku adil. Ini abang kita, dia ni kakak. Dia pernah berjasa pada kita. Mungkin zaman kita kecil. Mak kita suruh abang kita jaga kita. Dia duduk tengok kita, jenguk kita, jaga kita. Maka berlaku adil pada mereka. Kalau ni adik kita pula berlaku adil pada adik kita. Konsep adil. Bukan konsep yang berkait pada satu nilai. Ia berkait pada kehidupan. Kehidupan kita berlaku adil. Pada semua orang kita akan berlaku adil. Apa maksud adil? Letak sesuatu pada tempatnya. Kalau letak sesuatu pada tempatnya, tuan-tuan berlaku adil. Tapi kalau letak pada tu, kita tak berlaku adil. Maka kita bukanlah golongan futuwah. Kemudian kata Syekh lagi, antara ulama bernama Amru bin Utsman al-Makki. Yang dimaksudkan dengan futuwah ialah akhlak yang baik. Sebab akhlak yang baik kita lawan nafsu. Akhlak yang baik kita lawan kita punya ego kita. Kita nak berakhlak baik. Kalau ikut kita nak cakap tengking-tengking. Tapi bila fikir akhlak baik, cakap tahan suara. Kalau ikut kita tuan-tuan nak maki hamu. Bila kita akhlak baik, buang maki hamu. Akhlak baik ini ialah jiwa keheruan seseorang. Terutamanya pada keadaan dia rasa nak melakukan secara kasar. Tapi kerana dia melihat kemuliaan akhlak. Maka dia memilih akhlak yang baik. Junaid al-Baghdadi, waktu ditanya apa itu futuwah? Dia kata jangan menjauhi orang miskin. Dan jangan juga menentang orang kaya. Apa maksud dia? La tunafiru miskinan atau fuqara. Wala tu'arid al-aghniya. Jangan kerana watak kita orang miskin pun lari. Dan jangan juga kerana watak kita hanya nak bersailang dengan orang kaya. Tidak. Tapi bagaimana kita menjadikan dua-dua ini berfungsi? Saya akan satukan orang kaya dengan orang miskin. Orang miskin tidak terhina dengan kemiskinannya. Orang kaya tidak sombong kekayaannya.
Orang miskin melihat tanggungjawabnya mendoakan pada orang kaya. Orang kaya melihat tanggungjawabnya menolong orang miskin. Kita dah sebut. Imadud dunia arba'ah. Kata dunia ni tertegak dengan 4 perkara. Tertegak dunia ini. Tak hancur. Yang pertama ialah dengan ilmu ulama. Ilmu para ulama. Yang kedua ialah adlul umara. Keadilan pada pemimpin. Dan yang ketiga ialah sakhawatul aghniya. Pemurahnya orang kaya. Yang keempat ialah da'watul fuqara. Doa orang-orang miskin. Baik, 4 ini terbina tertegak dunia ni. Dunia ni tak hancur. Dunia ni masih ada. Tak kiamat lagi. Bila ada ilmu ulama, setiap benda kita buat berdasarkan ilmu ulama. Dan bila ada pemimpin yang naik untuk bersikap adil pada semua orang, maka sekali itu bumi ini akan tertegak. Bila ada orang-orang kaya yang sentiasa pemurah, dan bila ada orang miskin sentiasa mendoakan kepada orang-orang kaya yang pemurah, mendoakan kepada para ulama yang menyebarkan ilmu, mendoakan kepada para pemimpin yang adil. Kerana kekuatan orang-orang miskin ialah doanya. Kekuatan para ulama ialah pada ilmunya. Kekuatan para pemimpin pada adilnya. Kekuatan orang kaya pada pemurahnya. Kata orang kaya, kalau dia baik akhlak macam-macam tapi kedekut, orang takkan nampak nilai kaya. Ini bagus, masjid awal, ngaji Quran, tu ilmu. Melainkan dia kedekut. Maka kita kata dia tak termasuk dalam makna kaya. Kedekut. Kerana orang kaya terkenal dengan sifat pemurah. Maka watak itu dikenali orang kaya. Orang kaya bukan dikenali watak kedekut. Kalau kedekut tak boleh jadi kaya. Bila Allah angkat kamu jadi kaya, berarti Allah suruh kamu jadi pemurah. Itulah watak yang sesuai untuk kamu. Dan kalau Allah beri kamu jadi ulama, maka watak sesuai kamu ialah ilmu. Sebarkan ilmu. Kalau Allah beri kamu kuasa, maka watak sesuai ialah kamu sebarkan keadilan. Bukan main golf. Bukan karaoke. Sebarkan keadilan. Kan itu watak kamu. Jangan watak tu bertukar je pelakon pula. Watak kamu lakon adil. Kalau kamu namanya orang miskin, maka jangan putus-putus berdoa pada Allah. Kerana kekuatan kamu pada doa. Doa antara kamu dengan Allah tak dihijab. Maka lihat gabungan ini. Kalau kita adun, dia menjadi suatu resepi yang paling menarik. Adun. Adun ilmu ulama, adun keadilan pada pemimpin, adun pemurah orang kaya dan adun doa pada fuqara. Nescaya kita akan melihat kesempurnaan dunia. Maka inilah futuwah. Berarti kita mendekatkan orang miskin dan orang kaya. Kalau saya kenal orang kaya, untuk saya jadikan orang kaya ini jambatan pada orang miskin. Kamu tolong dia. Saya kenal orang miskin, saya kata kamu doakan untuk dia. Maka sebagai seorang yang ada futuwah, dia menjadi jambatan pada orang kaya dan orang miskin. Ini futuwah. Dia menjadi jambatan. Dia bukan ajar orang miskin, jom kita pakai rompak orang kaya. Orang kaya, jom kita pakai hina orang miskin. Kita hambakan dia. Kan? Saya jambatan antara dua golongan ini. Maka inilah jiwa futuwah. Maka orang kaya melalui jambatan saya untuk menolong orang miskin. Orang miskin melalui jambatan saya untuk mendoakan pada orang kaya. Ini siapa bagi saya nak doakan? Awak doakan dia. Kepada Allah mustajabkan doa awak. Ini dia futuwah yang kalau kita lihat dalam puluhan definisi tadi. Semuanya merujuk kepada suatu sifat yang tersebut. Keheroan. Kita nak buat sesuatu yang beri manfaat. Yang kita sebut semalam kata-kata Imam Ibn Arabi dalam pembahagian akhlak. Ada akhlak yang bersifat kebaikan yang boleh pada orang lain. Kita bukan nak akhlak untuk diri kita. Akhlak yang membolehkan orang lain mendapat manfaat. Maka inilah futuwah. Berakhlak dalam menjadikan manfaat itu pada orang lain. Bukan berakhlak untuk kita. Kita bukan jenis ambil kosmetik, ambil alat solat, duk solat muka kita lawa dah cukup. Ia bukan macam tu. Kita bukan nak solat muka kita nak lawa. Kita nak lawakan semua. Kita bukan sekadar nak jadi baik. Baik seorang kita. Bukan itu cara futuwah. Kita nak jadikan orang juga baik dengan akhlak. Maka itu futuwah. Ia berkait dengan bagaimana manfaat itu berhubungan dengan orang lain. Bagaimana akhlak yang berhubungan dengan orang lain. Bagaimana kebaikan yang berhubungan dengan orang lain. Maka ini namanya futuwah dalam mendekatkan diri pada Allah. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum.